Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 28 tak? Dua, tiga. Bagi 17 atas bawah tak? Muka surat 28 bagi 17 atas bawah tu. Kata maka keluar dengan yang nyata itu yang tak nyata. Jadi muta'ala nyata inkishaf. Jadi dia kata inkishaf nyata sini, nak keluar apa situnya. Nak keluar ni mau tidak masuk ke nyata tu lah. Jadi ilmu ta'ala ni inkishaf nyata bagi setiap benda wajib masa harus. Jadi dia kata nyata-nyata sini, inkishaf nyata sini, dia sebut nyata-nyata, gapo tak masuk nyata sini ni. Kata dianya, bila nyata ilmu ta'ala kat satu perkara, maka tak masuklah gapo nyata. Seperti syak, zara, waham dia. Nanti nyata dia panggil. Maka keluar dengan yang nyata itu yang tak nyata. Dengan dia, dengan sesuatu. Dengan ilmu sesuatu. Maka keluar dengan yang nyata itu yang tidak nyata dengan ilmu sesuatu. Dan dia kata ilmu ini tidak nyata bagi kita sesuatu benda wajib harus, maka termasuklah ternyata sini yang tak nyata tu. Apa tak nyata sini? Kalau tak nyata, termasuk ilmu ta'ala. Yang tak nyata sini seperti zan. Zan. Kalau Allah Ta'ala tahu suatu perkara tadi, wajib harus dengan zan. Zan ni mana banyak dia tahu, sedikit tak tahu tu. Jadi kalau Allah Ta'ala ilmu Ta'ala tahu secara zan, mana 30% balik tahu, 30% tak, maka tak nyata dia panggil situ tu. Dan syak pun masuk dia kata tak nyata juga situnya. Bila nyata Allah Ta'ala, ilmu Ta'ala tak perkara, maka tak masuklah tahu dengan syak situnya. Berarti syak ni maknanya 50 halik tahu, 50 halik tak situ tu. Jadi kalaulah ilmu Ta'ala mengetahui perkara tadi dengan ragu-ragu 50 tahun 50 tak, maka tak nyata dia panggil. Itu mustahil lah. Gitu. Dan waham. Waham ni maknanya sikit alik tahu, mana edak. Berarti data 30% dia tahu, dia sudah terdak situnya. Jadi kalau Allah ni mengetahui satu benda dengan cara 30% alik tahu, 70 alik edak, itu bagi mustahil, tak masuk dalam nyata situnya. Atau kita berlaku situnya. Syak zawah ni, itu ilmu kita situnya. Ada ilmu ta'ala, nyata bagi dia. Dia nyata tak masuklah zan, syak dan waham. Gitu ya. Itu keluar. Jadi keluar tak masuklah. Tak masuk ternyata, tahu dengan zan, tahu dengan syak, tahu dengan waham, tak masuklah ilmu ta'ala situnya. Tak masuk ta'aluk ilmu ta'ala. Gitu ya. Maka syak, zan dan waham tiada dinamakan ilmu lah. Berarti kalau tahu dengan syak, dengan zan, maka kita tahu ke situ tu. Maknanya di sisi Ta'ala kalau tahu dengan syak dan waham, kamu tak tahu juga situnya, maka mustahil. Gitu. Dan keluar dengan atas barang mufakat dengan hakikat itu. Masuk tak keluar sini, keluar tak masuk.
kalau kita kata lembu kipak, dia ikut itu. Itu hakikat dia nya. Jadi bila kata tahu dah hakikat dia, maka nak keluarlah jahil. Jahil ni dah hakikat dia jahil ni. Banding bila kata ilmu orang alim dia mengetahui atau muafakat hakikat benda tadi, maka tak masuklah kata tahu jalan hakikat, tahu cara jahil tadi. Jahil tak tahu tak masuk dia kata muafakat hakikat benda itu ni. Keluar tu tak masuklah. Dan keluar dengan atas barang yang muafakat dengan hakikat itu jahil murakab. Jahil murakab ni dua kali jahil situ, bersusun jahilnya. Jadi jahil murakab ni tak masuk dia kata tahu atas hakikat benda tadinya. Bagi dua kali jahil. Bagi jahil murakab jahil yang bersusun dua kali jahil. Mana pertama dia jahil hakikat benda. Hakikat benda ni dia kata kambing kaki. Jadi kata kaki dua kambing ni. Berarti dia jahil hakikat benda dan dia jahil sendiri tu. Jahil diri dia tu. Dia sendiri pun jahil tu. Diri dia pun jahil, hakikat benda jahil juga setelahnya. Jadi kalau dia kata ilmu ta'ala ni tahu atas hakikat benda, maka tak masuklah ilmu ta'ala ni jahil murakab. Dia murakab nak kita lah makhluk ni. Dua kali jahil dia panggil. Pertama, jahil hakikat benda. Dia tak tahu bahawasanya lembu tu kipak. Yang keduanya, dia tak tahu pasal dia tu jahil. Jadi, bila kata ilmu mengetahui jalan hakikat benda tadi, maka tak masuklah dia murakab situnya. Jahil murakab ni kita makhluk dia. Tu tak ada situ dia. Gitu. Mustahil jahil. Mustahil tak ada jahil sekali pada zat Allah Ta'ala. Itu nak keluar. Masuklah. Dan keluar dengan tiada istimewa lawan itu. Jadi ilmu ta'ala ni tidak boleh istimewa lawan dia. Mana ilmu ta'ala, sifat ilmu ta'ala yang di zat ta'ala ni tak boleh istimewa. Tak boleh istimewa lawan dia. Tak boleh istimewa lawan bagi ilmu ta'ala. Itu dia. Baik. Keluar dengan tiada istimewa lawan itu i'tiqad yang jazam. Jadi bila kata ilmu ta'ala ni dia tahu dengan putus dengan jazam, maka tak boleh istimewa lah tak lawan bagi dia situnya. Gapo lawan bagi i'tiqad lawan bagi istimewa tadi. Lawan bagi istimewa tadi ialah jazam. Jadi bila kata jazam ilmu ta'ala, nyata ta'ala jazam ta'ala, maka kalau istimewa lah ilmu ta'ala ni, ngelawan dia. Jazam tadi tu. Sebab apa ilmu ta'ala ni kalau istimewa lawan dia? Sebab ilmu ta'ala jazam. Ilmu ta'ala ni putus. Jazam, mana jazam putus ilmu ta'ala. Bila putus nyata ilmu ta'ala, maka telah istimewa lawan jazam tak. Maka tak masuklah, maka keluarlah. Bila kata keluar dengan jalan istimewa, berarti i'tiqad jazam. I'tiqad jazam ni telah istimewa lawan jas itu dia. Sebab apa? Sebab apa dia kata keluar dengan tidak istimewa itu jazam. Sebab apa? Sebab apa ilmu ta'ala ni tak boleh istimewa lawan dia. Sebab ilmu ta'ala jazam. Sebabnya kerana bahawa seistimewa lawan. Kerana bahawa seistimewa lawan itu kita ada kaya dah. Kerana bahawa seistimewa lawan itu beria tu. Kerana istimewa lawan bagi jazam tadi, gapo istimewa lawan sini? Syok tu lah, data syok dia. Dia dah syok ni mustahil. Itu dia. Tak ada. Ilat kata ilmu ta'ala kalau istimewa lawan,
maka nak keluar dia jazam. Jazam putus ilmu ta'ala ni. Putus mana nyata ilmu ta'ala, kalau istimewa lawan lagi. Sebab apa? Sebab kerana bahawa istimewa lawan itu, kerana kalau istimewa lawan ni, istimewa lawan bagi jazam, dengan mesyakkan, dengan mendatang syok, dengan mesyakkan, dengan mendatangkan syok ragu-ragu oleh orang yang mesyakkan dia perkara tu. Jadi mana ilmu ta'ala ni kalau istimewa lawan sebab jazam. Kerana apa? Kerana kalau boleh kau datang istimewa lawan tadi, tentulah syok dia ramai tadi. Syok dah orang tu pula ni. Syok dah orang mesakkan dia situ ni. Dia bahaya kat sini ni. Apa lagi dah. Dan keluar dengan tiada istimewa. Dia bahas mata dulu lah tu. Dan keluar dengan tidak istimewa. Mana keluar tak masuk. Pada kata tidak istimewa sini, itu kat jazam tu. Jazam istimewa dia lah. Itu dia. Dia kata istiqat jazam, jazam, maka tak boleh masuk oleh istimewa lawan dia. Gambar lawan dia, syok tadi lah. Sebab, tu kerana tu. Kerana istimewa lawan. Kerana istimewa lawan yang mula. Kerana bahawa istimewa lawan itu kaya tak. Kalulah lawan bagi istimewa ni, kerana bahawa istimewa lawan itu dengan mesyokkan, dengan mendatang mesyokkan dia. Jadi itikad jazam tak ada syok lah. Kata jazam putus lah. Tak ada syok, zana waham situnya. Maka nak keluar kata tidak ilmu ta'ala, kalau istimewa lawan dan itikad jazam. Sebab kalulah istimewa ke lawan bagi jazam, syok lah dah ramah pula. Maka mustahil gitu. Gitu kan ayatnya. Kita bahas. Dan dikehendaki dengan maklum dan dikehendaki dengan segala maklum itu. Pola mati asal dia kata tu. Dia kata iaitu sifat yang mewujud lagi kodim yang nyata dengan dia sifat ilmu segala tu dalam mata dia tu. Mata atas sikit dia tu dia mari tarikh dia situ. Jadi misalnya tafsir apa maksud kata maklum situ tu. Yang nyata dengan dia dengan sifat ilmu ni segala maklum. Apa nak maklum sini? Kau saya tafsir apa maklum ni? Saya mati dia bagi semula. Cari mana ni? Selalu tiga. Mungkin bila bagi dia. Bagi nebelah tu. Bagi nebelah atas bawah tu. Bila bagi nebelah. Cuba lah. Dia kata dan telah mentarikh oleh setengah mereka itu ulama akan sifat ilmu itu dengan katanya iaitu sifat yang mewujudah lagi qadimah yang nyata dengan dia tafsir. Dan begitulah mudahnya. Yang maklum ni pada tarikh bagi nebelah ke bawah tadi cari payah tu. Itu dia. Yang tafsir balik dia. Nak tafsir apa maksud musannif bagi tarikh kata yang nyata dengan dia sifat ilmu segala yang maklum tu. Maka musannif nak tafsirkan gapo makna maklum sini ni. Itu dia. Jadi dikandaki maklum dia tarikh ilmu tadi tu. Itu dia. Tidak cari payah maklum mana lah cerita tu. Pening lah.
Dan dikehendaki segala maklum itu. Jadi mana ilmu Ta'ala ni nyata bagi dia. Nyata bersifat Ta'ala segala maklum. Maklum benda yang ta'aluk oleh ilmu Ta'ala. Gapa wajib mesti harus. Jadi apa dikehendaki maklum sini? Kata musnahnya. Dan dikehendaki dengan maklum itu tiap-tiap yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz yang harus. Jadi mana nyata dengan ilmu Ta'ala nyata ilmu Ta'ala segala maklum nyata bagi Ta'ala akan segala benda wajib. Di maklum sini wajib mesti harus lah. Maklum benda diketahui. Maklum benda ditaluk sifat ilmu Ta'ala, apa wajib mesti harus. Itu maksud kata yang maklum tu. Dengan maklum sini ditaluk oleh sifat Ta'ala, masuklah kata ilmu Ta'ala sifat ilmu Ta'ala, benda wajib mesti harus. Jadi ta'aluk ilmu Ta'ala ni kepada benda wajib mesti harus. Itu maklum dia. Maklum benda ta'aluk sifat ilmu Ta'ala. Maklumat je lah. Maklum benda ta'aluk ilmu Ta'ala. Gapo? Wajib mesti harus. Pada sejak kala lagi Allah Ta'ala mengetahui benda wajib mesti harus. Gitu. Sejak kala lagi. Itu maklum tu. Dan dikehendaki dengan segala maklum itu. Setiap yang wajib dan yang mustahil yang harus. Jadi bila maklum ni, masuk benda wajib benda harus. Bila benda maklum ni, maklum ni, benda ditaluk oleh ilmu Ta'ala, iaitu wajib mesti harus. Bila maklum ni, masuk 3 perkara tadi, masuk perkara wajib mesti harus, kata maka masuk di daya wajib itu barang yang tiada kesudahan baginya. Bila kata maklum, berarti taluk ilmu Ta'ala kepada benda wajib mesti harus. Bila taluk ilmu Ta'ala kepada benda wajib mesti harus, maka masuk dari benda wajib ni benda tak ada kesudahan. Jadi dan masuk benda wajib ni bila ada sub ujung dia. Sifat kepada Allah Ta'ala, tak ada sub ujung. Maka masuk dalam maklum Ta'ala juga situ ni. Mana? Ta'aluk ilmu Ta'ala mengetahui bahawa sifat kemahalan ni banyak tu. Saya dah. Kata dan dikehendaki dengan segala maklum itu, tiap-tiap yang wajib dia mesti harus. Berarti ta'aluk ilmu Ta'ala ni kepada benda wajib mesti harus. Pada sedia kala lagi ilmu Ta'ala mengetahui benda wajib, benda mustahil, benda harus. Benda wajib ni zat dan sifat Ta'ala. Benda mustahil atas sekutu bagi Ta'ala. Benda harus, benda tak ada. Sedia kala lagi telah mengetahui perkara tu. Bila gitu, dalam yang wajib itu, masuk dalam benda wajib tu. Masuk dalam yang wajib, itu barang tiada kesudahan baginya. Benda tak ada kesudahan bagi dia, dia bersifat kamalah, sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Sifat sebagai Ta'ala ni masuk dalam wajib, tapi tak ada kesudahan bagi dia. Ada sub situnya. Maka ta'aluk juga oleh Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala mengetahui sifat kamalah, banyak tertiga. Itu maksud kata maka masuk di bawah yang wajib tu, maka masuk di bawah yang wajib benda tak ada kesudahan, seperti sifat kamalah Ta'ala. Dan sifat kamalah pun masuk juga oleh ta'aluk Ta'ala. Berarti Allah telah mengetahui, sejak kala Allah mengetahui sifat kamalah Allah Ta'ala banyak terhingga. Terlalu banyak lah. Saya mulai. Ini lepas depan raya sikit depan ni. Jadi. Sifat kamalah lah. Sifat zat Ta'ala. Dan sifat wajib. Benda wajib dua perkara je. Wajib dua perkara je. Zat Ta'ala, sifat Ta'ala. Zat satu saja. Zat satu saja. Ada sifat banyak terhingga. Jadi masuk dia kata wajib sini, sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah, sifat kamalat dia tu. Sifat kamalat, sifat kepujian. Allah Ta'ala banyak terhingga
Dia tahu juga situ tu. Tahu lagu mana? Tahu banyak lah. Gitu. Tahu tidak terhingga banyak. Itu maksud dia kata, maka masuk situ tu. Maka masuk dalam yang wajib itu, barang tiada kesudahan baginya daripada benda wajib itu kesudahan. Daripada sifat kamalat bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala terhingga banyak, maka walaupun banyak, ya, Allah Ta'ala mengetahui. Taluk ilmu Ta'ala mengetahui, ya, sifat kamalat Allah Ta'ala banyak terhingga. Tahu banyak lah. Dia. Kita lagi masuk dalam yang kita. Dan demikian lagi, masuk di dalam yang itu, baik tak kesudahan. Ini benda harus. Benda patut ada tak ada ni, ada juga ada kesudahan bagi dia ni. Jadi bahasa dia betul dah. Ya demikian lagi masuk dalam yang jaiz itu barang tiada kesudahan. Berarti benda wajib pun ada kesudahan. Ada kesudahan juga situ. Ada kesudahan juga situnya. Boleh. Benda wajib sifat Allah tidak ada kesudahan bagi dia. Benda harus pun ada. Ada kesudahan. Nikmat syurga tu. Nikmat syurga ada kesudahan bagi dia. Kita tahu juga situ tu. Tak. Ada mustahil dia hingga. Mustahil tu. Dan demikian lagi masuk dalam yang jaiz itu, dalam yang tiada kesudahan. Apa benda jaiz, benda baru, benda harus ni, benda patut atau tak ada ni, yang tak ada kesudahan bagi dia. Iaitu yang jaiz, yang tidak ada kesudahan, nikmat syurga. Nikmat syurga ni maklum, tak ada kesudahan bagi dia. Tak ada suk nikmat syurga ni. Dan azab neraka. Dan azab neraka bagi ahli keduanya, kedua syurga dan neraka tadi. Berarti nikmat syurga pun tak ada kesudahan. Azab neraka pun tak ada kesudahan juga situnya. Walaupun nikmat syurga dan azab neraka tak ada kesudahan, takluk Allah mengetahui satu-satu situ ni. Itu dia. Itu dia. Ahli dia tu. Iaitu benda yang harus, yang tak ada kesudahan, nikmat syurga dan azab neraka bagi ahli keduanya, kedua syurga dan neraka. Maka diketahuinya Allah. Maka mengetahuinya Allah dengan tafsir. Ingat satu-satu tu. Maka diketahuilah. Maka diketahuinya, maka mengetahui oleh Allah dengan tafsir, dengan satu persatu, jika tiada hingga sekalipun. Kalau tak ada hingga sekalipun, ilmu tu tahu satu persatu situ ni. Ya. Seperti sifat kamalat Ta'ala. Sifat walaupun banyak tak hingga, dia tahu satu persatu situ ni. Nikmat syurga, azab neraka, walau tak ada su'ujud dia, tak tahu satu-satu juga situ ni, ilmu Allah Ta'ala tu. Lalu dia. Dia mula sini. Pada bed. Habis. Ni dia, pergilah kata. Dia pergi bayar lagi ni. Tak salah situ tak. Mana dia? Kau ada tak nampak? Kau kata situ. Penyebab ada Allah ni. Jaiz lah. Sifat kemalat tu wajib tu. Ini seperti sifat kemalat bagi Allah. Kembali berkata sifat kemalat Allah wajib. Sifat kemalat Allah jaiz wajib. Nikmat surga dengan azab neraka tu jaiznya. Ada pun sifat kemalat Allah wajib. Tak tahu juga tafsir situ dia.
Yang seperti sini ni, kembali seperti sifat kemalah, kembali pada wujud tadi. Jadi wajah sabah dia nya pada pihak, wajah sabah mereka lagi tadi, wajah sabah pada pihak, sifat kamalah Allah Ta'ala, sifat kamalah Allah Ta'ala amat sehingga pun masuk Allah Ta'ala ilmu Tuhan juga situ. Begitulah juga nikmat syurga dan azab neraka ni pun masuk bertakluk ilmu Allah Ta'ala juga situ. Tahu tafsir sesuatu ke situ nya. Itu demikian lagi tu. Misalnya sifat kamalah tu. Dia ayat tadi dia nikmat syurga azab neraka tak? Tapi misal ni sifat kemalat Ta'ala kembali pada yang wajib je lah. Jadi mana bila benda jaiz nikmat syurga azab neraka cara tafsir begitu jugalah sifat kemalat yang wajib tadi pun cara tafsir juga sesuatu itu ya. Gitu ya. Ni kalau kita mai dia ayat harus ayat wajib. Tak risau. Dah. Hanya bahasa panjang bos lagi. Dan kata kil, kata ulama ni tadi bahasa sini ni. Nak bahas masalah tidak ada hingga ni. Tahu tafsir situ. Right. Dan kata kil, kata sang ulama, diketahuinya Allah, mengetahui Allah. Dengan tafsir itu, kata kil, kata sang ulama ni, mengetahuinya Allah. Dengan tafsir itu, banyak ada baginya kesudahan. Kil kata, kata sang ulama kata, tahu tafsir ni ada ada tahu tafsir lah kata dia. Dan maknanya tadi. Nak bahas sini ni. Tadi hak utama tadi, benda tadi kesudahan seperti sifat kamal Allah Ta'ala dan benda kita tahu tafsir satu persatu. Kata pula tahu tafsir ni ada ada wujud tahu tafsir lah. Tengok situ. Kata kita sini, kita ambil ilmu kita sini ni. Dan kata kil, mengetahuinya Allah. Dengan tafsir itu, barai ada bagi kesudahan. Ada pun yang tiada kesudahan. Ada pun bagi kesudahan. Ada pun yang tiada bagi kesudahan. Kalau ada sud bagi dia. Macam sifat malah ada sud. Nikmat syurga ada sud juga. Ada benda yang tidak ada sud ni, kata-kata K ni, ada pun yang tiada bagi mustahil, kata dia. Akan mustahil bahawa dia ketahui Allah dengan tafsir ni. Kata K sini. Kata K benda yang tak ada kesudahan, mustahil kita tafsir. Tengok sini. Mustahil mana? Mustahil tak tahu lah. Tengok sini. Kata K, nak kata K, benda yang tidak kesudahan, dia cari tafsir lah. Benda yang tak ada kesudahan, tak mustahil tahu kesudahan. Itu dia. Itu kata K-nya. Lagu mana tikut lagu ni? Kata dia. Kata K, benda yang ada kesudahan, dia tahu cari tafsir lah. Ada benda yang tidak ada kesudahan, tak mustahil tahu cari tafsir, kata dia nya. Tak kehinggaan. Itu dia. Kemana kau natijah kau ni? Kalau kita cakap lagu mana natijah dia nya? Ujungnya tu, cakap lagu ni. Kalau ada kerana kita cakap, dia kata, ilmu Ta'ala ni, benda yang tak ada kesudahan, tahu tafsir lah. Benda yang tak ada kesudahan, mustahil tahu cari tafsir, kata dia. Kata dia. Apa hukum sini ni? Kata dia. Maka ini do'if. Do'if tak dapat dia pegang dengan dia. Do'if kau tak dapat pegang ni. Kata do'if tak dapat pegang ni. Kalau pegang juga haram. Tak rapi lagi. Mujur ada ulama tak rapi lagi sini. Sakat haram. Di sini.
Okay. Maka kau ini doa tak dapat dipegangkan dia. Ini istikok lagu ni. Salah istikok lagu tu. Dan kata Syekh Suhaimi. Dan kata Syekh Suhaimi. Dan hasil dakwa. Dan hasil dan dapat dan kesimpulan dan hasil kesimpulan dakwa orang yang berkata tiada diketahui bahawa tidak kesudahan dan hasil dakwa orang yang berkata tiada diketahui bahawa tidak kesudahan dengan itu tidak kufur itu. Maknanya orang yang kata benda yang tidak ada kesudahan tak tahu mustahil tafsir. Maka itikad ni dia itikad lagu ni katanya tak kufur. Tunggu jugalah. Ini. Lagi dah. Dan kata Syekh Suhaimi dan hasil dakwa berlaku dakwa orang yang berkata tiada diketahui barang yang tidak kesudahan dengan tafsir. Jadi dia pusing bahasa sikit lah. Atas tadi kata ya, benda yang tidak ada kesudahan, benda yang ada kesudahan tahu cara tafsir. Tak, benda yang tak ada kesudahan tak tahu mustahil cara tafsir. Maka Suhaimi pun tak gerak kata ini. Dia kata hasil dakwa orang yang berkata tiada diketahui barang yang tidak kesudahan dengan tafsir tu tak kufur. Berarti orang yang mengatakan, orang yang dakwa Allah Ta'ala tidak mengetahui barang yang tidak kesudahan dengan tafsir tu kata dianya tiada kufur intikad itu. Tak kufur ni. Tak kufur lagi tu. Orang yang kata benda yang tak ada kesudahan mustahil kaya tafsir, kufur lagi lagu tu. Dan jikalau ada ia haram pun tak faham dosa. Kafir dia lagi mujus. Saya selalu kata tak kafir lagi situ tu. Tapi tak faham dosa. Kata cakap lagu mana ni? Ini pala yang kita. Ini cakap lagu ni. Cara ni tak. Lagu mana tu? Lagu mana kita tu? Tak usah kita. Tak dosa kita. Tapi kalau cakap lagu ni. Maka tak kufur. Tapi tak faham dosa. Mujur ulama jamin lagi situ. Dan jika ada ia itikad tu. Jika ada ia orang yang berkata tiada ketahui barang yang tidak sudahnya tafsir tu haram sekalipun. Macam itu. Walaupun tak kafir lagi, tapi tak faham dosa. Dia dosa yang dia kau tak abad tak? Jadi, kau abad tarik balik, ada kata gitu tu. Kau selagi tak tarik balik, ada kata lagu tu, sama tu dosa tadi. Habis. Maka jika engkau kata muqtadah yang dikehendaki keadaan ilmu Allah meliputi bagaimana kesudahan dengan cara itu bahawa tiada berkesudahan. Apa yang buat sini? Ayah bahasa tu bagaimana tu? Lagi dah. Dia kata maka jika engkau kata muqtadanya dikehendaki. Jika kalau kata kehendak keadaan ilmu ta'ala itu, keadaan ilmu ta'ala meliputi bagi banyak kesudahan ya tafsir. Kalau kata ilmu ta'ala meliputi benda yang kesudahan ni cara tafsir. Bahawanya
tiada bagi kesudahan. Apa maksud dia? Maksud gini jadi. Maksudnya kalau kita kata, ilmu tanda meliputi benda sudah dengan tafsir, berarti tahu lagu mana? Dah tahu banyak. Dah tahu banyak lah. Benda tak sudah dia tahu. Tak ada sub bagi dia. Tu maksud kata, ayo kita tu. Maksud, kalau engkau kata, muqtada ni dikehendaki keadaan ilmu ta'ala meliputi bagi barang kesudahan, ia tafsir. Maknanya kalau kata ilmu ta'ala ni dah meliputi, mana mengetahui dengan benda kesudahan ni, dia cara tafsir satu persatu, tak tahu lagu mana situnya. Kata dia sini, tak berasa tiada bagi kesudahan. Berarti Tuhan tahu, tak kata benda tak kesudahan ni, tahu tak sub bagi dia. Itu dia. Tak, Tuhan tahu benda Allah Ta'ala mengetahui benda yang tak kesudahan ni, tak tahu lagu mana. Tahu tak ada sub sifat kamal bagi dia. Sifat kamal Ta'ala, Allah Ta'ala mengetahui azal lagi, tidak ada sub bagi dia. Begitu juga nikmat surga, azab neraka, kita tahu ada sub bagi dia. Itu maksud gitu tu. Maksud dia banyak sendiri. Kalau dia kata dan maka jika engkau kata muqtada dikehendaki keadaan ilmu Ta'ala meliputi bagi barang kesudahan tafsir tu lah. Sekat tu dulu. Maknanya kalau kata ilmu Ta'ala ni meliputi mengetahui dengan benda kesudahan ni cara tafsir. Tak tahu lagu mana situnya. Kata dia bahawasanya tiada bagi kesudahan. Berarti Allah telah mengetahui benda tak ada su bagi dia situnya. Itu dia. Ayuh kat situ tu. Maksud Rabi kan di pagi. Ambil sekat-sekat dulu tu. Kata maka jikalau engkau kata muqtada ni dikehendaki keadaan ilmu Ta'ala meliputi bagi barang tersudah dengan tafsir. Maknanya kalau kata lah. Kalau kata ilmu Ta'ala ni meliputi benda mengetahui dengan benda yang tersudah, cara tafsir tu, tahu lagu mana? Kata dianya, bahawasanya tiada baginya kesudahan. Tiada baginya bagi benda yang kesudahan ni kesudahan bagi dia. Berarti kita tahu benda yang kesudahan, tahu tak ada sub ujung dia. Tahu banyak lah. Itu ada. Tak ada kesudahan bagi dia. Berarti ilmu Ta'ala mengetahui benda yang ada kesudahan ni, tahu cara mana? Tak ada sub bagi dia. Tahu banyak lah. Tak hingga bagi dia sini. Itu yang nak. Maksud dia payah. Itu mujulah mengaji. Dia begitu tu payah kot ayat je. Timbul soal dia sehingga orang kita dah mengata, dah mengata tadi ilmu Ta'ala meliputi mengetahui dengan benda tu kesudahan kita tafsir. Tahu lagu mana situ tu. Itu soalan dia. Orang kita dah mengata ilmu Ta'ala meliputi dengan benda tak ada kesudahan. Gapo sifat kamalat dia. Nikmat surga dan azab neraka tak. Kita tahu meliputi dengan cara tafsir satu persatu tu. Tahu lagu mana tu. Tahu tak ada sub bagi dia lah. Tak benda ada sub, tak ada sub. Nikmat surga, azab neraka, tak ada sub, tak ada sub. Tak. Sifat kamalat dia banyak dia. Tak tahu cara tafsir, tak ada sub bagi dia. Gitu anak ya. So, maka kalau engkau kata, muqtada dikehendaki keadaan ilmu Ta'ala meliputi bagi barang kesudahan, dan muqtada dan dikehendaki tiada kesudahan itu kena tafsir. Kalau kata benda yang tak ada kesudahan tak tahu tafsir. Kalau dia kata gitu dah. Dia. Kalau dia kata tadi kan, dia kata ni dia takdir sikit lah. Dan muqtada keadaan ilmu Ta'ala
keadaan ilmu ta'ala tiada kesudahan. Mana dan kehendak tidak kesudahan. Kehendak kata tidak kesudahan, tak tafsir tu. Mana kalau kata benda yang benda kesudahan, tak tafsir. Maka antara keduanya itu berlawanan. Antara keduanya, kedua tahu cara tafsir, dan cara tafsir berlawanan lah. Itu dia. Dan dikadaki tiada kesudahan itu, tiada tafsir. Mana kalau kata tak kehendak benda yang tidak kesudahan, orang tak tahu tidak tafsir, maka antara keduanya antara keduanya tahu meliputi baik dengan tafsir dan tidak tafsir itu tak berlawanan. Berlawanan waktu itu. Tak berlawanan. Sebab apa berlawanan? Sebabnya kerana yang hukum. Kerana yang menghukumkan tidak hingga itu. Kerana yang menghukumkan tidak hingga itu tak boleh dibilang ditafsirkan. Kerana yang menghukumkan tak boleh tafsir itu. Kerana yang menghukumkan ketiada hingga itu boleh tafsir. Benda yang ni kerana yang menghukumkan ketiada hingga. Tak ada hingga ni tak boleh tafsir. Tak. Kita menghukum ketiada hingga boleh tafsir. Dan yang hukumkan boleh tafsir itu ada bagi hingga. Itu dia. Mana hak boleh tafsir ni ada hingga. Hak boleh tafsir ada hingga. Lawan ni waktu situ tu. Inilah ibu patutkan. Ini patutkan mana hak ada hingga tak boleh tafsir. Hak tak ada hingga tak boleh tafsir. Hak tu hak patut. Baik. Dan kerana inilah ini mana? Kerana benda yang ada tak boleh tafsir. Benda tak ada hingga tafsir tu. Berkata Imam Fakhr Razi baginya Imam Fakhr kata barang siapa berkata Allah Ta'ala mengetahui banyak kesudahannya tafsir. Imam Fakhr kata siapa-siapa kata Allah Ta'ala mengetahui benda tak sesuai dengan tafsir ni. Siapa-siapa benda saya tahu macam aja. Akan kata bodoh ke tadi. Tengok ni. Kata-kata Imam Fakhr Razi-nya, siapa-siapa yang kata benda yang tak ada kesudahan, dia tahu yang tafsir, kan muka ke bodoh tak dia situ ya. Kasar kata dia. Saya balik dah. Sikit nak habis dah. Sikit lah. Dan kerana inilah berkata Imam Fakhr Razi pada kitab Burhan baginya, kitab Burhan bagi dia. Barang siapa berkata Allah Ta'ala mengetahui barang tak ada kesudahan dengan tafsir. Siapa-siapa yang kata Allah Ta'ala mengetahui berada dengan tafsir. Tak ada sini sifat kamal dia tak ada tafsir satu. Nikmat surga neraka tak ada tafsir satu. Kata Fakhr Razi kami sapihkan. Kami bodohkan akal dia. Kami kata bodoh lah otak dia situ ya. Baik. Dia kata gitu, maka telah menjawab oleh Syekh Jauhari. Tak lebih berlaku sini. Sikit nak habis dah. Maka telah menjawab oleh Syekh Jauhari dengan bahawa orang yang berkata sapih itu saya Jauhari kata orang yang mengatakan
Siapa kata orang telah mengetahui benda yang tak sesuai dengan tafsir, bodoh untuk dia tadi, tak, itu maksud gitu lah. Maka telah menjawab oleh Syekh Johari dengan bahawa seorang berkata siapa itu? Fakhr Razi lah. Tak. Dia tak sebut nama ni. Dia tak sebut nama Fakhr Razi tu. Orang si susut nama lagi ulama. Comel lagi tangan tu. Berajak lagi dengan ayatnya. Jadi dia jawab, telah menjawab oleh Syekh Johari dengan bahawa seorang yang berkata siapa itu. Orang yang kata siapa-siapa yang mengetahui. Siapa yang kata telah mengetahui benda yang tak tafsir dengan benda yang tak sesuai dengan tafsir, dia kata bodoh tok tadi. Jawab dia hari ni orang kata lagu tu dia kiaskan yang gaib. Yang gaib ni ilmu Allah Taala. Dia kiaskan yang gaib ni ilmu Allah Taala dengan syahid. Siapa syahid ni? Syahid ni kita makhluk ni lah. Dia nak kiaskan ilmu tak ada ilmu kita situ ni. Mana boleh kias situ? Okay. Syahid ni syahid tu mana? Syahid tu mana? Itu syahid ni mana yang hati? Dia nak kiyah ke ilmu kita Allah Ta'ala. Mana boleh? Itu dia. Yang ni dikiyaskan ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu yang baru. Itu dia. Mana boleh nak kiyah ilmu kita Allah Ta'ala? Itu dia. Dan itu kiyas ilmu Ta'ala yang ilmu yang baru ni, atau benda kiaskan benda gaib dengan benda syahid ni, atau kias ke ilmu Ta'ala yang baru ni, kias yang pasik dia panggil. Tak tahu kias situ tu nya. Itu dia. Kias yang pasik, dan kias yang tak betul ni. Kias yang jahat dia panggil. Kita ngaji tak berjahat. Yang pasik dia tak betul situnya. Mana kita nak kiaskan ilmu tu yang kita, ilmu Ta'ala dengan ilmu kita baru ni, tak betul petai lah situ ni. Tak boleh kiyah lah situ tu. Allah Ta'ala kodem kita baru. Dan ketiadaan mengetahui kami. Kami sini, kami kita makhluk lah. Dan ketiadaan mengetahui kita makhluk. Dengan hakikat zat ni, zat Allah Ta'ala. Dan hakikat sifat yang tadi itu, mewajibkan bagi kami, bagi kita ni, kesukaran payah jawab soal ini. Itu dia. Ada. Jadi, macam dua ilak dia. Pertamanya, dia kata, kiyah pasik dengan sebab tak boleh kita nak kiyah ke ilmu Ta'ala dengan ilmu kita makhluk ni. So, lepas tu pula ni, bila tak boleh nak kiyah ilmu kita Ta'ala, dan mewajibkan. Bila tak boleh nak kiyah ke ilmu kita makhluk Ta'ala, maka mewajibkan bagi kami, bagi kita ni, kesukaran payah jawab soal ini. Jawab soalan ni. Dengan sebab boleh nak kiyah ilmu Ta'ala yang kita makhluk ni, maka payah kita jawab soalan ni. Soalan mana? Soalan kata, mengetahui benda yang mengetahui kita tak ada kesudahan dengan hasil tadi, sukar jawab soalan itu. Sebab kita tak erti. Kita tak tahu hakikat zat Ta'ala bagaimana. Tak tahu sifat, payah jawab soalan tadi je. Gitu ya. Dan ada pun wallahu a'lam. Sejak saya ni. Ayah masuk. Apa belah tak? Belah. Apa belah? Muqtadah tu ingat, Muqtadah sini dikehendaki. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wafiqna